Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Sahud, nombor matrik E202020272266. Okey, untuk tugasan kali ini, pasangan saya ialah Puan Azura binti Kamin, E202020272250. Kami akan membentangkan tajuk tugasan perbezaan KSPK dalam dan luar negara. Kurikulum pendidikan di Malaysia menggunakan KSPK, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Pengenalan. Program pendidikan prasekolah di Malaysia mula diperkenalkan pada era 1970-an dipelopori oleh Kemas dan Jepanin. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya ialah menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak berumur 4, 5 dan 6 tahun untuk menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, kemahiran asas, memupuk sikap positif sebelum masuk ke alam persekolahan peringkat rendah. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi peluang pendidikan prasekolah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan. Peruntukan akta ini telah memberi penekanan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak lingkungan 4 hingga 6 tahun. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan asas yang penting dalam perkembangan hidup seseorang selepas menerima pendidikan di rumah. Secara tidak langsung dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak di peringkat awal. Mulai tahun 2002, semua pusat tadika swasta dan kerajaan dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran dan mesti mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh KPM. Perkembangan pendidikan di Malaysia. Pada tahun 1986, buku panduan guru prasekolah telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Pada tahun 1993, garis panduan kurikulum pendidikan prasekolah telah digunapakai untuk sekolah rintis di KPM. Pada tahun 2003, KPM telah mengeluarkan kurikulum prasekolah kebangsaan KPK yang digubal berlandaskan rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan dan prinsip pendidikan awal kanak-kanak. Kurikulum prasekolah kebangsaan KPK telah digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Ianya digunapakai di semua tadika kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan juga swasta. Matlamat kurikulum prasekolah kebangsaan KPK adalah untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, kemahiran asas, memupuk sikap positif sebagai persediaan ke sekolah rendah. Kurikulum prasekolah kebangsaan KPK telah disemak semula selepas 5 tahun iaitu pada tahun 2008. Pada tahun 2010, kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK telah dihasilkan dan dilaksanakan di semua sekolah prasekolah kerajaan dan swasta dan digunakan sehingga ke hari ini. Tujuan KPK digubal semula adalah untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu bersikap akademik dan tidak membebankan, mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan kurikulum bersepadu sekolah rendah KSSR. Kelebihan KSPK semakan 2017. Kelebihan KSPK ialah waktu yang telah diperuntukkan dan perlu dipatuhi untuk murid 5 tahun ke atas, 20 jam untuk 1 minggu dan 4 tahun ke atas, 17,5 jam untuk 1 minggu. Selain itu, murid diberi peluang untuk membina pengetahuan sendiri, murid juga diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah. Guru mengajar dengan mengaitkan dengan pengalaman seharian murid. Pembelajaran tidak dijalankan secara spoon feeding. Menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Murid belajar mengikut kadar waktu tersendiri. Pengajaran pembelajaran berpusatkan murid. Pendekatan pembelajaran secara bertema, bersepadu, bermain, projek dan kontekstual. Menekankan kepada inquiry penemuan. Pendekatan yang digunakan sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Kekurangan di dalam KSPK yang sentiasa disemak semula. Kekurangan yang terdapat dalam KSPK ialah kurikulum perlu sentiasa disemak dan digubal semula untuk diselaraskan dengan keadaan semasa. Bahan kurikulum yang digunapakai yang perlu selari dengan keadaan semasa. Pengurusan terhadap sekolah yang berubah-ubah. Peruntukan masa yang digunakan di dalam tabika. Struktur kandungan dalam KSPK. Pedagogi dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pentaksiran yang dilakukan yang terdapat penambahbaikan dari semasa ke semasa dan lebih terperinci. Cadangan untuk penambahbaikan di dalam KSPK.
Antara cadangan untuk penambahbaikan KSPJ pada masa akan datang ialah: pertama, pendekatan pembelajaran dan pengajaran. Bermaksud menyediakan sebuah modul pengelolaan pengajaran dan pembelajaran apabila berhadapan dengan situasi tidak terkawal. Sebagai contoh, penyediaan modul pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR) sebagaimana yang sedang berlaku pada masa kini akibat daripada situasi COVID-19 yang berlaku. Penyediaan modul tersebut akan membantu guru untuk membuat pengajaran dan pembelajaran dari rumah dengan lebih berkesan dengan adanya cara pengajaran yang disarankan dan yang lebih praktikal untuk digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura binti Kamin. Nombor matriks E202020 27250. Saya ingin menerangkan kurikulum luar negara. Untuk tugasan ini saya memilih kurikulum Montessori. Pengenalan. Model pendidikan Montessori diasaskan oleh Maria Montessori 1870 hingga 1952. Pada tahun 1899, dia terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rom. Menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terancang akal. Membuat pemerhatian dan uji kaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan kepada kanak-kanak cacat, beliau menerapkannya kepada kanak-kanak biasa. Mengikut kajian Montessori, kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka, iaitu semua kanak-kanak mudah untuk menerima sesuatu pembelajaran, semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif, semua kanak-kanak ingin belajar, semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja, semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan dan semua kanak-kanak ingin berdikari. Matlamat program ini adalah sebagai satu pembentukan individu yang menekankan intelektual secara umum terhadap sesuatu objek. Pengurusan bahan dengan menggunakan bahan yang konkret yang dibina khusus untuk mengajar. Prinsip-prinsip terpenting Montessori adalah melalui pendekatan individu, kepentingan tugas kehidupan yang sebenar dan kurikulum berteraskan urutan-urutan serta aktiviti tertentu. Model yang menggunakan 3 bentuk kurikulum iaitu menekankan aktiviti amali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, menggunakan alatan sensorial untuk membantu perkembangan dan seterusnya melibatkan konseptual dan juga peralatan akademik untuk memudahkan pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan kepada kanak-kanak. Kaedah pendidikan Montessori. Pertama, persekitaran pusat prasekolah. Suasana persekitaran pendidikan Montessori mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Peralatan asas seperti kerusi, meja, almari, sinki basuh tangan, papan hitam dan pelbagai lagi bersesuaian dengan umur kanak-kanak untuk memudahkan mereka menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik, teratur, sistematik dan indah. Yang kedua, kanak-kanak. Berdasarkan kepada aktiviti individu, kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berbentuk individual. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri, bekerja bersendirian atau berdua-duaan. Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua. Ketiga, guru. Kawalan orang dewasa sangat minimum. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. Guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah untuk mendapat self-rewarding, motivasi intrinsik. Dan keempat, bahan. Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik, iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu dan berbentuk self-correcting. Mereka akan mendapat maklumat balik setelah berjaya atau tidak dalam menyempurnakan tugasan berdasarkan bahan tersebut. Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semula jadi. Contohnya kayu yang digilap. Kelima, kurikulum. Terdapat beberapa set aktiviti yang dijalankan, di antaranya ialah aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. Aktiviti seharian yang bukan sahaja boleh dilakukan di sekolah, malah di mana sahaja, contohnya membasuh pakaian dan melipat pakaian. Ini lebih kepada kemahiran. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. Aktiviti yang menggunakan deria yang ada iaitu deria rasa, sentuh, lihat, dengar dan bau.
Kemahiran untuk memudahkan pelajar merasa sesuatu dengan menggunakan deria yang ada. Aktiviti yang bercorak akademik, lebih kepada pengajaran akademik seperti pengajaran abjad, nombor dan sebagainya. Kelebihan kurikulum Montessori. Lebih fleksibel dan anjal berbanding tadika biasa, mudah didedahkan kepada persekitaran yang menyeronokkan dengan bantuan alat-alat autentik dan natural. Kelas pelbagai umur dan bahan pengajaran yang khusus serta tiada grade dan markah. Persekitaran pembelajaran yang selamat, menarik dan mempunyai kebebasan untuk melakukan aktiviti. Tidak bergantung kepada jadual, waktu dan peraturan tadika. Belajar secara individu atau kumpulan kecil untuk membolehkan kanak-kanak lebih berdikari dalam melakukan sesuatu aktiviti. Murid diberi peluang meneroka sesuatu bahan dengan sepenuhnya. Kanak-kanak menggunakan deria dengan cekap dan sesuai dengan persekitaran. Kekurangan kurikulum Montessori. Terlalu bersifat individu, memerlukan nisbah guru dan murid yang kecil, memerlukan bahan pembelajaran yang sangat pelbagai, kos yang tinggi untuk menyediakan bahan pembelajaran. Pendekatan yang menggabungkan kanak-kanak dari pelbagai usia dalam pembelajaran menyukarkan guru untuk menilai perkembangan kanak-kanak yang berada pada tahap perkembangan yang berbeza. Cadangan penambahbaikan kurikulum Montessori. Antara cadangan untuk penambahbaikan kurikulum Montessori pada masa akan datang ialah latihan yang berterusan kepada guru. Guru perlu peka terhadap perkembangan diri kanak-kanak untuk perkembangan yang kognitif, efektif, sosial dan emosi bagi membolehkan para guru merancang serta memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan bersesuaian dengan keperluan pembelajaran kanak-kanak. Oleh itu, kerana peranan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan mengukuhkan kemahiran serta menerapkan nilai-nilai murni kepada kanak-kanak sangat penting, maka latihan yang berterusan amatlah penting bagi guru agar guru dapat memberikan fokus kepada pemerhatian pengajaran dan pembelajaran untuk melihat pendekatan-pendekatan yang perlu dijadikan amalan mereka dalam mendidik kanak-kanak. Perlunya pemantauan yang berkesan daripada pihak lain yang terlibat sama bagi meninjau keberkesanan kaedah pembelajaran ini. Sekian, terima kasih.